Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Yang Dihormati Dr. Nur Azidawati Muhammad Arsad, pensyarah bagi subjek pentaksiran pembelajaran kod GGGA 5022. Kumpulan kami akan membentangkan kritikan artikel yang bertajuk Pentaksiran berasaskan projek PBP sebagai alternatif pengganti ujian penilaian sekolah rendah UPSR. Tulisan Mazharul Hassan Muhammad Hanafi, Anis Tanisha Abdul Razak, Muhammad Syahubari Osman, Kamal Syafi'i dan Muhammad Ridwan Muhammad Jamil. Tahun 2022 berdasarkan Journal of Human Development and Communication halaman 88 hingga 94. Sebelum itu, ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Siti Nur Farhanis binti Abdul Halim, P123142, Siti Nur Syahirah binti Razak, P124710, Siti Syahirah binti Yusuf, P123695, Nur Diana binti Mansur, P124632, Nur Azwin binti Abdul Malik, P123534 dan Muhammad Syazwan Nizam bin Samsudin, P124446. Baiklah, saya akan teruskan dengan soalan yang pertama. Apakah idea-idea utama yang terkandung dalam artikel ini? Nyatakan idea utama yang benar-benar menarik perhatian anda, kemudian jelaskan. Idea utama yang menarik perhatian pengkaji dalam jurnal ini adalah tentang pembelajaran berasaskan projek PBP yang telah menggantikan ujian pencapaian sekolah rendah iaitu UPSR. Manfaat kepada murid dan manfaat kepada guru, iaitu yang pertama, manfaat kepada murid, berlakunya peningkatan motivasi pelajar, iaitu murid berasa lebih bersemangat dan berkeinginan untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Seterusnya, manfaat kepada guru, guru-guru dapat menggantikan pembelajaran tradisional yang tidak efektif selama ini. Seterusnya, guru juga bertindak sebagai pembimbing atau penasihat yang memberi bimbingan dan maklum balas kepada murid. Saya akan teruskan dengan soalan kedua bagi kritikan jurnal ini. Baiklah, soalannya, adakah terdapat sebarang idea baharu dalam artikel ini? Bolehkah informasi dalam artikel ini digunakan secara praktikal? Jelaskan. Baiklah, idea baharu yang saya dapati dari kajian ini adalah pembelajaran berasaskan projek, iaitu PBP adalah satu proses yang dilakukan dengan mengolah pengalaman melalui cara mendengar, membaca, menulis, perbincangan, merefleksi rangsangan dan juga menyelesaikan masalah. Namun demikian, UPSR hanya memfokuskan pada kemahiran berfikir dan menulis sahaja, di mana mereka perlu menduduki ujian bersendirian tanpa boleh berkomunikasi dengan rakan lain bagi mengembangkan lagi idea mereka. Dan informasi di dalam kajian ini kurang praktikal kerana ia menjelaskan tentang PBP secara general dan meluas. Oleh hal yang demikian, pembaca perlu membina sendiri projek yang ingin digunakan dalam pembelajaran kerana kajian ini tidak menjelaskan secara spesifik apakah langkah-langkah ataupun proses dalam menjalankan pembelajaran berasaskan projek yang dimaksudkan. Seterusnya adalah soalan kritikan yang ketiga, iaitu adakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan segala intipati utama atau perdebatan atau perbincangan atau hujahan dalam artikel ini? Jelaskan. Kami bersetuju sebahagian daripada artikel ini di mana pengkaji menyatakan bahawa PBP merupakan satu kaedah pembelajaran berpusatkan murid dan mampu untuk membantu pelajar menetapkan matlamat pembelajaran dan merancang kemajuan pelajar. Seterusnya, pengkaji juga ada menyatakan bahawa PBP merupakan satu kaedah pentaksiran alternatif yang menggunakan pelbagai konsep pentaksiran untuk menggantikan UPSR sebagai satu medium penilaian pelajar. Di dalam artikel ini juga, pengkaji juga ada menyatakan bahawa PBP mampu atau dapat mengukur keseluruhan domain pelajar. Seterusnya, kami tidak bersetuju dengan soal selidik yang digunakan di dalam kajian ini. Hal ini adalah kerana di dalam artikel ini, pengkaji hanya melibatkan guru di dalam soal selidik dan tidak melibatkan subjek utama proses PBP ini, iaitu pelajar. Hal ini juga akan mendorong kepada keciciran pendapat daripada pelajar berkaitan PBP ini. Seterusnya, bagi soalan keempat, secara keseluruhannya, apakah penilaian anda tentang organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini? Nyatakan sama ada artikel ini mudah difahami, lancar dan konsisten. Jelaskan.
Jadi pada pendapat kami, secara keseluruhannya artikel ini telah menyampaikan idea yang baik kepada pembaca tentang penghuraian pelaksanaan pentaksiran berasaskan projek yang telah menggantikan UPSR. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam artikel tersebut kami melihat pengkaji telah menyatakan sokongan hujahan terhadap 4 fasa. Justru itu, melalui kekuatan penilaian terhadap 4 fasa ini telah memberi dorongan kepada pembaca untuk lebih peka dan faham terhadap perubahan dan cara pelaksanaan yang berlaku dalam kurikulum tentang proses pentaksiran berasaskan projek ini. Seterusnya, dari segi pengolahan bahan artikel tersebut, penulis telah menyusun maklumat beliau dengan menarik yang mana subtopik utama dan topik utama telah dipisahkan. Perenggan fakta juga penting dalam sesuatu artikel dan penulis telah membuat yang terbaik untuk memudahkan ayat-ayat dan idea-idea mudah difahami. Penulis juga telah menggunakan kaedah metodologi yang bersesuaian dengan kehendak objektifnya. Instrumen yang dijalankan dalam kajian artikel tersebut telah membuktikan penglibatan responden yang melibatkan guru-guru bagi mengumpul data dan membuat analisis tersebut. Jadi setiap item soal selidik yang telah pengkaji lakukan dilihat mencapai segala aspek kesahan dan kebolehpercayaan dengan menggunakan sistem Alpha-Cronbach. Maka, maklumat yang diperolehi melalui data tersebut telah meyakinkan pembaca tentang rasionalnya keberkesanan pelaksanaan PBP di sekolah. Baik, beralih pula kepada soalan yang terakhir, iaitu apakah cadangan anda untuk mengembangkan idea dalam artikel ini? Jelaskan. Baik, bagi pandangan kami ada beberapa idea yang dapat kami kemukakan. Yang pertama ialah aktiviti-aktiviti pentaksiran berasaskan projek PBP. Hal ini demikian kerana topik yang dibincangkan ini agak umum. Jadi, contoh-contoh aktiviti pentaksiran berasaskan projek ini dapat menjadikan pembaca untuk memahami lebih mendalam tentang topik yang dibincangkan. Seterusnya, perbincangan topik ini juga perlu menjelaskan beberapa aspek seperti tempoh atau jangka masa pelaksanaan PBP. Hal ini demikian kerana artikel ini bersifat umum dan hanya berfokus pada fasa pelaksanaan. Dan yang terakhir ialah idea mengenai responden kajian, iaitu penglibatan pelajar itu sendiri sebagai responden kajian menjadikan kajian PBP ini lebih berkesan. Hal ini demikian kerana pelajar memainkan peranan yang besar dalam PBP. Jadi penglibatan mereka tu memberikan artikel ini lebih berkesan, lebih berfokus dan juga menarik untuk dibaca oleh pembaca umum. Baiklah, rujukan bagi kumpulan kami ialah artikel yang bertajuk Pentaksiran Berasaskan Projek PBP sebagai alternatif pengganti ujian penilaian sekolah rendah UPSR. Tulisan Mazharul Hassan, Muhammad Hanafi, Anis Tanisha Abdul Razak, Muhammad Syahbari Osman, Kamal Syafi'i dan Muhammad Ridwan Muhammad Jamil tahun 2022 berdasarkan Journal of Human Development and Communication halaman 88 hingga 94. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.